Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 4.2 getah asli. Standard pembelajaran 4.2.1 menerangkan getah asli dari segi penamaan, formula struktur dan sifatnya. Latex merupakan cecair berwarna putih yang diperoleh daripada pokok getah apabila kulit pokok getah ditoreh. Latex ialah sejenis koloid, iaitu bukan larutan. Zarah-zarah getah yang terdapat di dalam latex tidak larut di dalam air, sebaliknya tersebar secara berasingan di dalam air. Okey, apa itu koloid ya? Koloid adalah cecair tetapi dia bukan larutan, di mana zarah-zarah yang terdapat di dalam koloid dia tidak larut di dalam cecair koloid. Jadi itulah yang dimasukkan dengan koloid ya. Zarah-zarah yang terdapat di dalam koloid tidak larut di dalam cecair koloid. Jadi latex adalah merupakan sejenis koloid. Di dalam latex ada zarah-zarah getah, di mana zarah-zarah getah ini dia tidak larut di dalam air, di dalam cecair latex. Sebaliknya, zarah-zarah getah ini dia tersebar secara berasingan di dalam cecair latex ya. Getah asli terdapat di dalam latex dan merupakan sejenis polimer semula jadi yang dinamakan polyisoprena. Unit monomer getah asli ialah isoprena. Ya, ini adalah monomer bagi getah asli, di mana monomer ini namanya adalah isoprena ataupun nama IUPAC-nya adalah 2-metil but 1,3-diena. Pempolimeran penambahan berlaku untuk menggabungkan beribu-ribu unit monomer isoprena untuk membentuk polyisoprena, iaitu getah asli. Jadi ya, monomer isoprena ni dia ada banyak ya. Jadi kemudian tindak balas pempolimeran penambahan akan berlaku di mana hasilnya adalah polimer, iaitu namanya adalah polyisoprena ataupun nama IUPAC-nya adalah poly 2-metil but 1,3-diena, di mana polyisoprena ini adalah getah asli. Baik, yang ini yang macam benang ni, inilah dia polimer getah asli, iaitu polyisoprena. Manakala bulatan ini yang mengelilingi polimer getah asli ini namanya adalah membran protein zarah getah, di mana membran protein zarah getah ini dia bercas negatif ya, pada permukaan luar. Jadi oleh kerana membran protein zarah getah ini dia bercas negatif, maka zarah-zarah getah ini sentiasa menolak di antara satu sama lain, dan ini dapat menyebabkan dapat mengelakkan getah daripada menggumpal ataupun bergabung. Baik, kita nak lihat apakah dia ciri-ciri getah asli. Polimer getah adalah merupakan sejenis polimer elastomer, iaitu elastik ataupun kenyal semula jadi. Baik, berikut adalah ciri-ciri getah asli. Yang pertama, getah asli ini sifatnya adalah lembut, iaitu dia adalah pepejal putih lembut pada suhu bilik. Yang kedua, sifatnya adalah kenyal ataupun anjal, di mana getah asli ini dia dapat diregang dan akan kembali kepada bentuk asal apabila daya regangan dilepaskan. Yang ketiga, getah asli ini adalah kalis air, iaitu dia tidak terlap air, di mana air tidak dapat meresap masuk. Dan yang keempat, getah asli ini adalah merupakan penebat elektrik yang baik, di mana dia tidak mengalirkan arus elektrik. Jadi ini adalah antara contoh kegunaan getah asli. Baik, yang ini adalah sifat baik getah asli, manakala yang ini pula adalah sifat kurang baik getah asli. Yang pertama, getah asli dia tidak tahan haba, iaitu apabila dipanaskan, getah asli akan menjadi lembut dan melekit.
Sebaliknya, apabila disejukkan, getah asli akan menjadi keras dan rapuh. Yang kedua, getah asli dia mudah dioksidakan. Di mana polimer getah asli akan teroksida dengan mudah kerana kehadiran ikatan kovalen ganda 2 ini. Yang ketiga, getah asli reaktif kepada bahan kimia. Maksudnya dia mudah bertindak balas dengan asid, alkali dan juga pelarut organik. Jadi ketiga-tiga sifat ini menyebabkan kegunaan getah asli terhad. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 153 aktiviti 4D dan latihan di dalam buku kerja muka surat 166 dan 168. Baik, sekarang kita nak belajar pula penggumpalan lateks. Proses penggumpalan lateks bermaksud proses untuk merubah keadaan lateks daripada bentuk cecair kepada pepejal, iaitu menggumpal. Okey, lateks ni dia keadaan asalnya dia berbentuk cecair. Jadi sekarang kita nak belajar macam mana kita nak menukarkan lateks ini kepada bentuk pepejal, iaitu nama dia penggumpalan lateks ya. Terdapat dua kaedah yang digunakan untuk menggumpalkan lateks, iaitu yang pertama, penambahan asid. Yang kedua, lateks itu kita biarkan selama 1 hingga 2 hari, iaitu dengan proses semula jadi. Okey. Untuk proses penambahan asid, antara asid yang kita boleh gunakan adalah asid metanoik ataupun dikenali sebagai asid formik ataupun cuka getah. Yang kedua, asid etanoik ataupun asid asetik. Dan kita juga boleh menggunakan asid lemah yang lain. Okay, untuk cara kedua, kita biarkan selama 1 hingga 2 hari. Okay, di dalam udara terdapat bakteria. Di mana apabila bakteria ini memasuki lateks, bakteria ini akan merembeskan asid laktik. Jadi kalau awak perhatikan kedua kaedah ini dia menggunakan asid. Di mana asid, dalam asid dia ada ion hidrogen. Ion hidrogen yang bercas positif ini dia dapat menggumpalkan lateks dengan menetralkan membran protein yang bercas negatif. Okey. Jadi seperti yang kita telah pelajari tadi molekul ataupun polimer getah dikelilingi oleh membran protein yang bercas negatif. Ini menyebabkan zarah-zarah getah sentiasa tertolak apabila mendekati antara satu sama lain. Apabila kita tambah asid kepada lateks, dalam asid dia ada ion hidrogen yang bercas positif. Jadi ion hidrogen yang bercas positif ini dia akan menetralkan membran protein zarah getah. Membran protein ini bercas negatif. Jadi ion positif daripada ion hidrogen ini dia akan menetralkan cas negatif membran protein zarah getah. Ini menyebabkan zarah getah akan bertukar kepada neutral. Zarah-zarah getah yang neutral dia tidak lagi menolak di antara satu sama lain. Ini menyebabkan zarah-zarah getah berlanggar sehingga menyebabkan membran protein pecah. Apabila membran protein pecah, polimer-polimer getah yang berada di dalam membran protein tadi, dia akan bergabung di antara satu sama lain dan ini menyebabkan lateks mula menggumpal. Baik, terdapat pelbagai cara lateks diproses sebelum dihantar ke kilang untuk proses seterusnya. Lateks boleh dijadikan sebagai getah keping ataupun getah scrub ataupun getah blok. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana pula kita nak menghalang penggumpalan lateks. Lateks juga diperlukan dalam bentuk cecair untuk menghasilkan produk-produk yang tertentu seperti sarung tangan dan tiup getah. Pengumpulan lateks dalam bentuk cecair perlu disegerakan kerana selepas terdedah kepada udara untuk beberapa jam, lateks akan mula menggumpal
dan berubah menjadi pepejal. Hal ini terjadi kerana bakteria yang berada di udara, dia akan memasuki lateks dan akan merembeskan asid laktik, di mana asid laktik ini dia mengandungi ion hidrogen. Ion hidrogen ini dia bercas positif, dia akan menetralkan cas negatif yang terdapat pada membran getah, yang akhirnya menyebabkan lateks akan menggumpal. Untuk menghalang tindakan bakteria dalam udara daripada menggumpalkan lateks, larutan alkali seperti amonia ditambah ke dalam lateks. Larutan alkali dia mengandungi ion hidroksida. Ion hidroksida ini dia bercas negatif. Jadi ion ini dia dapat menetralkan ion hidrogen yang bercas positif yang terdapat di dalam asid yang dirembeskan oleh bakteria di dalam udara. Akibatnya membran protein zarah getah dia kekal bercas negatif dan zarah-zarah getah akan kekal tertolak apabila mendekati antara satu sama lain. Maka polimer-polimer getah tidak boleh bergabung dan menggumpal. Lateks kekal dalam bentuk cecair. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 167. Baik, sekarang kita nak belajar apa itu pemvulkanan getah. Getah asli bersifat lembut dan mudah dioksidakan apabila terdedah kepada udara pada jangka masa yang lama. Keadaan ini menyebabkan getah asli tidak dapat digunakan untuk beberapa aplikasi yang tertentu. Ciri-ciri getah asli dapat ditingkatkan dengan menjalankan proses pemvulkanan kepada getah asli. Pemvulkanan ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer getah. Dalam proses pemvulkanan getah, sulfur ditambah kepada getah asli dan campuran dipanaskan dengan berhati-hati. Jadi kita ada polimer getah asli, kita tambahkan dengan sulfur, kemudian kita panaskan. Apa yang akan berlaku ialah ikatan ganda dua antara atom karbon yang terdapat pada molekul getah, dia akan terputus. Dan kemudiannya akan bertindak balas dengan sulfur untuk membentuk rangkai silang sulfur. Ini adalah rangkai silang sulfur. Jadi ini adalah formula struktur bagi getah yang tervulkan. Baik, ini adalah gambar rajah dia. Kita ada polimer getah yang asal, getah asli, di mana dalam polimer getah ini kita ada ikatan kovalen ganda 2. Kemudian apabila kita tambahkan dengan sulfur, ikatan kovalen ganda 2 ini dia akan putus. Kemudian dia akan membentuk rangkai silang sulfur, di mana rangkai silang sulfur ini dia akan memegang polimer getah dengan polimer getah yang lain. Rangkai silang sulfur menghalang rantai getah tervulkan daripada menggelonsor antara satu sama lain. Akibatnya, apabila diregang dan dilepaskan, molekul getah tervulkan akan kembali ke bentuk asalnya. Keadaan ini menyebabkan getah tervulkan lebih keras dan lebih kenyal daripada getah tak tervulkan. Kehadiran sulfur dalam getah tervulkan akan meningkatkan jisim molekul relatifnya. Oleh itu, takat lebur getah bertambah. Ini menyebabkan getah tervulkan lebih tahan haba, iaitu kurang melekit apabila dipanaskan. Semakin banyak sulfur digunakan untuk pemvulkanan, semakin banyak rangkai silang terbentuk. Ini menyebabkan getah tervulkan menjadi lebih keras dan lebih susah untuk dipanjangkan, tetapi lebih mudah untuk kembali ke bentuk asal, iaitu lebih kenyal. Baik, kita nak lihat pula teknik pemvulkanan alternatif.
Pemvulkanan dengan menggunakan sulfur merupakan kaedah yang paling utama digunakan untuk menghasilkan getah tervulkan daripada getah asli. Namun begitu, kaedah pemvulkanan ini tidak dapat digunakan untuk jenis getah yang tertentu, terutama getah sintetik yang tidak mengandungi ikatan kovalen ganda 2. Terdapat beberapa teknik pemvulkanan alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan getah tervulkan tanpa menggunakan sulfur. Ya. Antaranya adalah kita gunakan logam oksida ataupun kita gunakan sinaran ataupun kita gunakan peroksida. Jadi ini adalah antara contoh kaedah pemvulkanan alternatif. Getah tervulkan yang dihasilkan daripada kaedah pemvulkanan alternatif ini adalah bebas sulfur dan lebih mesra alam. Okey, berikut adalah ilustrasi kekenyalan polimer getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Okey. Ini adalah struktur getah tak tervulkan sebelum diregang. Sewaktu diregang, molekul getah dia akan menggelonsor di antara satu sama lain dengan mudah apabila diregangkan. Selepas diregang, molekul getah tidak kembali ke bentuk asalnya apabila diregangkan secara berlebihan. Getah asli telah kehilangan kekenyalannya. Awak lihat, gambar rajah ini dia berbeza. Bermaksud selepas diregangkan, getah tak tervulkan, dia tidak kembali ke bentuk asal. Maksudnya getah asli ini telah hilang kekenyalannya. Okay. Manakala ini pula adalah gambar rajah struktur getah tervulkan sebelum diregang. Jadi kalau awak perhatikan, ada rangkai silang sulfur yang memegang polimer-polimer getah ini. Sewaktu getah tervulkan diregangkan, rangkai silang sulfur ini dia akan menghalang molekul getah daripada menggelonsor di antara satu sama lain. Akibatnya selepas diregang, rangkai silang sulfur ini dia akan menarik kembali molekul getah ke kedudukan asalnya. Okey. Kita nak lihat pula perbandingan sifat getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Yang pertama, dari segi kekenyalan. Getah tak tervulkan dia kurang kenyal kerana rantai polimer getah dia dapat menggelonsor antara satu sama lain. Sebaliknya, getah tervulkan dia lebih kenyal kerana rangkai silang sulfur menghalang rantai polimer getah daripada menggelonsor antara satu sama lain. Yang kedua, getah tak tervulkan dia lebih lembut, manakala getah tervulkan dia lebih keras kerana kehadiran banyak rangkai silang sulfur yang mengikat polimer-polimer getah bersama. Yang ketiga, getah tak tervulkan dia lebih lemah. Apabila diregangkan melebihi had kenyal, getah tak tervulkan dia akan putus. Sebaliknya, getah tervulkan dia lebih kuat, di mana getah ini sukar putus apabila diregangkan kerana adanya rangkai silang sulfur antara polimer getah. Yang keempat, getah tak tervulkan tidak tahan suhu tinggi, di mana getah ini dia akan cair dengan mudah apabila dipanaskan. Getah tervulkan pula, dia boleh tahan pada suhu yang tinggi kerana kehadiran rangkai silang sulfur telah meningkatkan jisim molekul relatifnya. Oleh itu, takat lebur getah bertambah, menjadikannya sukar mencair. Yang kelima, getah tak tervulkan lebih mudah dioksidakan oleh oksigen kerana terdapat banyak ikatan kovalen ganda 2 dalam polimer getah. Manakala getah tervulkan, dia tidak mudah untuk dioksidakan oleh oksigen kerana bilangan ikatan kovalen ganda 2 dalam polimer getah telah berkurang setelah digantikan oleh rangkai silang sulfur.
Ikatan kovalen ganda 2 masih lagi ada tetapi telah menjadi sedikit kerana ikatan kovalen ganda 2 tadi telah digantikan dengan rangkai silang sulfur. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 158 uji diri 4.2 dan latihan di dalam buku kerja muka surat 171. Sekian, terima kasih.